Buat kopi ni sedap tu. Hai, kopi malam. Kopi orang ni Ni roti menggali pada orang tu ni. Menggali Melayu ke Melayu Minang ni? Gali 4 kilo. Kali 4 kilo. Apa ni tumpang Ustaz dah ni? Isu ni tak ni? Naik lu. Di Kedah lah, pokok Tok Guru banyak ni depa duk bangkit. Ekstrim ke apa Ustaz? Pondok. Komen sikit Ustaz ni. Pondok. Kita kena kopi ni. Dia amboi malam-malam ni. Maksud dia tak kau siang. Tak kasi malam tanya. Tengoknya ada lagi. Kita Apa kata tu? Prof. kau main mana orang tu orang duk kata tu. Banyak lah media sosial apa Zudi apa? Prof Zudi tu. Zudi tu. Orang kata Ada depa kata duk buh di utusan tu. Ya. Kita duk percaya dengan utusan tu. Yang tu utusan ni boleh percaya ke? Percaya lama lah kita nak terang ke anak-anak muda ni. Mereka faham sebenarnya pondok ni lagu mana apa. Ya. Ni tuang kopi macam mana? ni dah ada. Ni. Dia kita di Kedah ni lah daripada awal lah kan, banyak pondok-pondok, bukan setakat pondok, tok-tok guru kita pun ramai, dan tok-tok guru ni bukan pondok. Bila kita sebut tok guru tu kita bayang apa? Tok guru tu kita bayang apa? Yang pondok. Kita bayang orang baik, kan, orang alim, orang yang ajar agama, tahan akidah, faham Islam, kan. Jadi benda tu bila ada pada tok guru, benda tu ada ilmu pada dia, faham Islam pada dia, orang baik pada dia, takkan dia nak bawa pi kepada perkara yang kita sebut ekstrim ni, pelampau lah. Kan, orang buat jahat lah bila kita faham ekstrim ni, pengganas. Kan, jadi benda tu maknanya tak sesuai untuk kita padankan watak yang ada pada tok guru, pengasas pondok Dengan label tu. dengan label ekstrim pelampau ni. Kan, jadi Kau ada satu dua kot kes-kes terpencil kot yang dikaitkan dengan tu. Kot lah ada. ya, tak Tapi tak dengar. Kau tak ada. tahulah kita nak tuduh benda tu ada, kita pun tak dengar lah, kan. Tapi kalau berlaku satu dua, kan, satu dua, Kok lebih dekat-dekat nak pilihan raya ni. Dia nak kali isu kot macam mana Babi? Itu pun boleh jadi juga kan. Dia musuh kepada gerakan Islam. Nak rasa lah kan, dia rasa itu lah. Sebab kau kata kita lah ni di macam-macam ternengok apa harus sekarang ni orang nak balik kepada agama untuk menyelesaikan masalah dalam negara kita ni lah. Jadi mungkin juga isu tu dinampak oleh pihak sebelah lagi tu. Bila orang nak balik kepada agama ni, orang akan pilih apa nama gerakan ataupun parti parti politik yang berdiri pada agama, membuat pada agama. Mungkin untuk melemahkan gerakan parti politik yang berdiri pada agama tu, menjadi pertimbangan isu-isu ni supaya orang nampak bila sokong orang agama ni dia ekstrim. dia akan ekstrim. Dan orang yang pertengahan, orang yang suka orang kata apa nama hidup biasa-biasa ni kan, dia tak maulah ada unsur-unsur ekstrim dalam apa negara. Tak mau unsur-unsur kanan salah negara yang payah makan sebagainya. Mungkin isu itu juga ditimbulkan oleh pihak tertentu ni, digemburkan supaya bila ada isu ni timbul, rakyat terbanyak yang tidak ada pendirian ataupun tidak pemahaman yang jelas tu, mereka akan terpengaruh dengan isu tu. Mereka menyebabkan mereka akan jauhkan diri daripada gerakan atau parti yang perjuangkan Islam sebagai jalan keluar kepada masalah yang berlaku. Mungkin itu antara mungkin Dalam macam Babi Ustaz Azam sebut ni, macam mereka ni orang muda ni, kan, kita nak nampak ekstrim ni orang hak ambil rasuah, tak ada ilmu. kan, orang yang tak menentang orang ambil rasuah, hak ni ekstrim. Bukan tok-tok ondok duk ajak tahlil, orang mengaji Quran,
Kata tuduh ekstrim. Ajak kembali kepada Islam, patuh pada Tuhan. Orang muda kena faham. Yang tak lawan rasuah, sokong ambil rasuah, hak tu ekstrim lah. Ya. Jadi tuduhan kata pondok-pondok ni sering tengok jahat kot tu, tuduhan-tuduhan jahat tu. Dia Dia tak taklah. berasas. Bila kita adalah kawan-kawan yang komen bila baca ni, dia kata temu bual tu sebenarnya yang Dr. Mahmud Zuhdi highlight kan, sebenarnya kerajaan perlu bantu sekolah pondok kan. Hak tu sebenarnya isu yang utama, tapi mungkin tajuk berita tu dan dia buh tanda telinga kera hujung tu supaya nak bagi laku. Tak, so abang tu mana lah sesat lah. Masa sebut tadi tu kan. Ya. Kalau benar hak tulis berita ni jahat lah. Hak tu ekstrim. Ya. Betul lah. Lawan ni. Putusan ni sejarah dia daripada dulu lagi. Dia Dia- bukannya Sarido ni. Kita Main kopi ni lah, tu, cak mudahnya kuat. kita nak kena mindset minda kita ni, rakyat orang Islam lah khususnya ni. Kalau kita ikut agama, ikut perintah Allah, ikut apa dia ni, perintah Nabi, kita takkan ekstrim. Hak ekstrim ni hak orang tak mau ikut. Hak rasuah-rasuah ni kan. Hak terpengaruh dengan ideologi luar daripada Islam, hak buat benda-benda yang tak elok kan, yang Tempat itu tu. Tempat. hak melawak pada bukan tempat, mempersendakan Islam. Mamat Pucung tu. Kelantan. Hak pesenda agama. Ya. Yang Dan tu depa mungkin target dekat golongan-golongan tu yang liberal ni terlalu orang kata apa, membiak banyak lah ni kan. Ya. Jadi bila buat keluar satu berita yang jenis-jenis ni boleh mempengaruhi golongan-golongan ni betul kan. Jadi dengan media sosial ni, orang muda pun yang goyang ni boleh tengok dia jadi satu benda yang orang kata apa, trauma lah dengan pondok ni kan. Kita Pasal ni juga lah salah satu proses mereka nak suburkan balik Islamofobia Ya. di kalangan orang Islam ni, dan juga di kalangan orang hak yang pertengahan. Dia kata di kalangan tadi ni hak yang Ya. dia tak menjadikan hidup Islam ni cara hidup dia. Dia rasa ni kalau pergi sampai ke halal tu ekstrim. Atau kan kalau ikut setengah-setengah tu, bila kata di kalangan kita ni orang muda ni tengok kawan pakai jubah pula sebab tak pernah bingkat lah. Dia rasa pakai tertentu pun ekstrim. Ya, ya. Tengok ni berjaya mempengaruhi minta kau tu. Ni tak apalah. Anak muda nak ubah macam mana? Tanggapan ni. Dia kena tanya orang dia lama-lama orang. Tambah tengok kopi ni Ustaz Rajuh, kopi cakpa ni tak. Dia ni kot mungkin ada agenda daripada kelompok tertentu kot. dia sebenarnya tak tahulah, ada kajian kan. Dulu kita duk kata sebenarnya media-media ni pun dia ada siapa yang tuan punya dia. Depa nak set kat mana? Kan? Jadi itulah maknanya kita tak boleh secara percaya direct pada apa yang dibangkitkan. Dalam tu maksud dia kita kena tabayun, kena tengok elok kan, dan laporan-laporan yang kadang-kadang kajian yang dibuat mungkin ia juga satu andaian kan, andaian yang berat sebelah kan, untuk nak bagi capai apa yang musuh nak lah, khususnya musuh Islam nak bagi umat Islam pecah ni. Tapi kita tengok ni bagi benda-benda macam ni nak bagi apa, Islam fobia orang tak tahu. Dia ni macam musim-musim belah raya. Nak dia kena benda ni. Ya. Jadi nak sebut juga anak-anak muda ni dia faham agenda ni. Ada Wabi nak kata apa, nak selit-selit sikit Tuan tak risau sebab dalam kelompok yang akan mengundi dalam periode akan datang ni, dia akan main pengundi-pengundi baru ni, yang 18, yang 21 yang terdaftar itu yang akan main kelompok yang besar ni. Dan lepas ni lepas ni dengan media ni cukup apa? Tidur lena dengan media. Dengan kadang-kadang tu kan. Jadi kita yalah, dia pada bapak je lah. Bapak dia kena peranan supaya mahamkan anak-anak mereka ni tentang apa yang sebenarnya
yang disebut sebagai ekstremis tu. Bukannya ekstremis tu orang tok guru ataupun orang yang mengaji pondok. Ya. Sebenarnya ekstremis tu orang yang melampau ni tak dia mengikut apa Tak yang ikut Islam. tak Islam melampau lah. Allah Ta'ala dah buat satu peraturan dah. Dia ikut, dia melampau lah. Dia ikut apa yang Allah Ta'ala buat ataupun Nabi suruh tu. Dia bukan pelampau. Bukan. Dia pada mantis dia yang mengikut agama. Dia Orang yang pegang pada agama bukan pelampau. bukan pelampau. Bukan ekstremis. Bukan yang tak ekstremis. pegang tu lah ekstremis. Ya. Artinya guru-guru ataupun bapa dia kena peranan tu. Dan sedangkan anak-anak mereka tu jaga benda-benda ni supaya mereka tak salah faham tentang maksud ekstremis Islamofobia yang dibangkitkan oleh pihak musuh kita, sama ada dalam negeri ke luar negeri ke, sama ada yang Islam tak ataupun yang bukan Islam, yang cuba nak tertuskan perkara ni supaya ada satu kebencian kepada orang Islam, kebencian kepada gerakan Islam, kebencian kepada parti Islam, supaya orang Islam, gerakan Islam, parti Islam ni tidak berterusan, tidak maju atau tidak berkembang pada masa depan. Jadi mereka ambil peluang ni lah untuk masuk kan. Dia kadang-kadang ruang mereka untuk masuk ni, bila mereka buat benda ni, orang takut pada Islam kan. Sama ada orang bila main pilihan raya tak undi parti Islam, mereka untung lah. Ataupun orang Islam yang tak keluar mengundi kan, tak keluar mengundi, orang Islam tak keluar mengundi, takut nak mengundi, mereka pun untung juga. Maksudnya jumlah orang yang sokong Islam tu Kemudian akan makin kurang. kemudian anak muda ni kan, boleh mempengaruhi juga tu. Ya, memang banyak lah. Tambahlah ni daripada dulu 18 lah ni. dulu 21 ke atas. Lah 18 ni 3, 18, 19, 20. 3 tahap umur yang terus masuk. Jadi first time jadi jumlah masuk tu Ramai. terlalu ramai lah, beberapa kali ganda kan jumlah dia tu. Jadi hak tu dia akan bagi kesan besar. Kita tengok kan. Ustaz Mi, Orang kata apa? Belah sampai tengah malam Cuba main Duduk. Ustaz Mi. Dia pandangan bodoh-bodoh saya. Macam orang baling ni. Orang duk tuduh pondok ekstrim ni. Main Ustaz Mi, cerita sikit. Dia cakap bodoh-bodoh saya lah untuk parti kan. Statement yang dia buat ni kan. Dia seorang profesor. Bila dia buat satu statement tu, di Kuala Lumpur ni bukannya ada pondok pun kan. Target kalau kata pondok ni Kelantan, Kedah, Terengganu, Perak. Perak sikit atas tu. Perak sikit kan. Jadi dia memang rasa tu target tu memang target Macam ada agenda. Macam ada agenda tertentu. agenda. Agenda. Buat kerja di Kuala Lumpur, tembak di Kedah, Kelantan, Terengganu. Lebih kurang macam tu lah kan. Kita Ini duk, cara bodoh-bodoh saya tengok lah. kita duk tengok hak yang sesat ni macam itu, hak isu lawak apa. Lawak apa benda dia punya. Hak tu nak sesat. Kita nampak ni pun nak sesat juga, nak bagi orang tak suka pada Islam. Hak ni pun ekstrim juga. Macam mana Abi? Dia jadi maksudnya kita nak kena tengok satunya laporan tu juga kan. Hak sebut kata sumber kita tu. Dia rujuk di mana? Rujuk mana? Dah kata tak boleh percaya hak tu. Kan. Jadi maksudnya kita nak kena adil dalam buat tindakan, dan kita nak kena bagi framework gambaran kepada masyarakat ni. Kalau sebut saja Tok Guru ni orang iktiraf ilmu dia. Bila dia buka pondok tu, dia tak kajak benda-benda yang ekstrim ni lah. Jadi hak tu lah. Kita tengok kenyataan daripada Datuk Ayub Han. Ya, betul. Dia keluar tu kan. Dia menafikan. Bahkan dia kata pondok ni lah benteng Mempertahankan akidah. Benteng akidah. Berlakunya ekstremis ni. Bahkan dia kaitkan pula yang ekstremis ni bukannya orang pondok. Ada universiti tu yang master, yang PhD, yang doktor tu disebut apa nama. Yang merupakan golongan yang kata dikena pasti polisi sebagai pencetus kepada ekstremis, gerakan ekstremis dalam Malaysia. Bukannya orang pondok ni kan. Satu yang kontra di antara pendapat orang yang bercimpung dalam bidang ekstremis ni lah, kita katakan bidang apa nama kepolisian ni dengan profesor. Kalau betul kata itulah. Satu yang agak kontrak antara daripada anak-anak muda ni dia dengar ataupun dia baca tentang statement yang dikeluarkan oleh Datuk Ayub Khan ni.
Ada atau ada mungkin tak meluas lah. Sebab dia baru Dia baru tengok Sari Dua ni keluar. Sari Dua ni kot baru tengok. Statement Jadi baru. anak muda kena mobilisekan dia punya statement tu. Cuma saya dah nampak dia lebih kepada macam mana mereka nak membina satu mindset, persepsi. Bila contoh dia bermula pada rentetan sebelum ni, bila mereka buat penghinaan terhadap Islam. Ya. Apa nama tak, tempat pusat kelab tu lah. Kelab, Bila mereka buat begitu dan dia di kalangan masyarakat yang liberal, bagi mereka tak ada puas benda tu. Tapi bila kita dah ambil tindakan sampai kena masuk ke mahkamah, kena reman, kena gaduh, dia dilihat seolahnya Islam ni sampai tahap tu dia jahat, dan dikaitkan dengan law ni. Bila disebut tentang Tok Guru kita dibawa ekstremism kalangan mereka dalam penduduk apa tu, pengikut ataupun anak murid penuntut di pondok tu. Jadi dia ada rangkaian, walaupun bukan sumber yang sebenar mungkin daripada Profesor Ahmad Hudi tu sendiri, tapi itulah kata tu kerja Dia buat kait, jahat dia jahat boleh mereka kait. ni, yang cuba apa membina mindset persepsi. Ya, betul. Gambaran pondok tu sendiri mungkin apa tak dapat. Mungkin Ustaz dia cerita ikut gambaran pondok ni, sistem pembelajaran di pondok ni, Dia kan. dia Anak ni kan mengaji pondok Pak Man kan, tapi masa kita mengaji tu dia dah sistem dia lebih kepada moden. Dia dah masuk periksa, dia dah ada sistem dia ni masuk silibus aliran perdana lah, yang dah ada mata pelajaran lain. Mau di peringkat awal dulu ni memanglah penubuhan Tok Guru Pak Man ni anak murid Tok Kenali yang bagi izin dia untuk buka pondok tu. Nak buka pondok ni bukannya boleh Tok Guru tu dia dapat pengiktirafan daripada Tok Guru dia, tahap ilmu dia, baru dia berani balik untuk buka pondok tu. Bukan boleh Mimpi malam ni. dah bukan boleh macam tu kan. Dan kita tengok asas pondok ni sebenarnya yang berkaitan ilmu untuk akidah, tauhid, kitab-kitab tauhid, kemudian fiqh kan, supaya amalan kita buat tu betul, sembahyang kita betul, puasa kita betul, wuduk kita betul, hidup kita elok. Kemudian buat tasawuf kan, tentang akhlak, tentang jaga pemakanan. Jadi ini asas yang dipelajari di pondok. Maksudnya semuanya lebih menjurus kepada nak pastikan akidah betul, amalan betul, akhlak dengan akhlak yang mulia. Takkan orang macam ni kita nak kata ke depan dia akan jadi ekstrim, Melahirkan Islam. kan. Jadi benda tu benda yang tak tepat dan jauh lah. Cuma yang kita sebut tadi lah, peredaran tu berlaku. Jadi sistem pondok sekarang ni ada yang masih mengekalkan sistem yang sama, dan ada sekolah-sekolah pondok yang dia dah beralih kepada masuk juga mata pelajaran aliran perdana. Hak tu dikawal oleh kerajaan kan. Jadi benda tu tang mana yang boleh ada poin untuk kita nak kata pondok tu akan melahirkan ekstrim. Kayak sepatah. Dan kalau kita tengok sejarah, penjajah masuk, Tok Guru ni buka pondok tu nak tahan akidah waktu tu kan, supaya tak terpengaruh dengan penjajah nak tu. Kenapa pondok ni? Hujan ni. Yang kata ekstremis ni, sedangkan pondok ni lah yang melahirkan teknokrat sekitar, walaupun dia tidak mempunyai sijil khusus daripada contoh Kementerian Pelajaran. Contoh saya bagi yang katakan pondok ni melahirkan teknokrat, contoh Pondok Lanai. Pondok Lanai di mana? Pondok Yayasan Khairiah di Baling. Di Baling ni Pondok Lanai, Pondok Yayasan Khairiah. Pondok Kapur Pisang dulu dikenali Pondok Kapur Pisang. Yang mana kalau hak orang duk menega kat tepi tu, bengkel kereta, bengkel besi, kedai runcit. Bukanlah ni bukan setakat kedai runcit, minimarket, tukang rumah.
ada salah seorang daripada pondok ni, dia di pondok Lanai ni, dia pengusaha filem di Lembah Kelang. Murah bila Ya, pondok pengurusan sampah di Lembah Kelang, berapa pondok. Dan juga yang buka travel ke untuk umrah dan sebagainya, mari daripada golongan pondok. Mana pondok bukan sahaja melahirkan ahli agamawan, tasawuf dan sebagainya, tapi mereka ni teknokrat agamawan. Nak kata dari segi kata ekstremis ni, yang pemikiran meletakkan orang pondok ekstremis ni, pemikiran itulah sebenarnya ekstremis. Setuju tak? Dialah yang didoktrin oleh orientalis, pasal dia hanya mengaji berdasarkan kajian ilmiah di universiti. Dia tak turun ke medan sebenar. Tu kalau nak bincang bab pondok. Begitu cantulah pondok ni, kalau ikut dalam sejarah, dia merupakan satu rentetan awal untuk menghalau, menggagalkan Malayan Union. Bermula di pondok di Kedah, himpun di pondok seluruh pondok-pondok di dataran Sulaiman, terbentuknya himpunan pondok-pondok seluruh Malaysia. Dan di situ juga golongan berpendidikan Inggeris mengambil kesempatan di situ, tubuhkan UMNO. UMNO passion dia dah. Dia ambil kesempatan di situ, dia gunakan pondok untuk kejayaan menghalau ataupun menggagalkan Malayan Union. Kalau kata ekstremis, saya nak tegaskan kali orang yang berfikiran macam tu adalah ekstremis. Dialah ekstremis. Sebab saya katakan, boleh kata macam tu, sebab dalam tesis final year saya di Universiti Melaya, tajuk dia sumbangan pondok kepada perkembangan politik Malaysia, khusus kajian pondok di Bali. Allah. Berlawan dengan Prof. Itu yang kita nak tanya. Kalau dalam bahasa ni orang sebut ekstrim, melahirkan ekstremis. Jadi dalam bahasa pondok Bali ni, kita nak buat pelampau, melahirkan pelampau. Jadi tak sepatutnya, bukan. Tak boleh sebut, tak kena langsung. Tak kadung langsung. Ni habak kata jadi golongan ekstremis. Jadi anak-anak muda lah, kita pesan ke anak-anak muda ni, supaya tak terpengaruh dengan media-media ni. Sebab orang yang bagaimana disebut oleh Ustaz ni tadi, mereka ni lah golongan-golongan ekstremis yang sebenarnya. Kita juga lah kena main peranan nak Semua pihak lah. semua pihak yang ada kan. habis sebut ibu bapa semua Kalau kita tengok sumbangan pondok sekolah-sekolah agama ni, satu bukan setakat dari sudut melahirkan orang yang baik, dia menyediakan tempat belajar, dan dia tak harap memberikan kerajaan. Tok guru tu orang sumbang kat dia. Lepas tu orang main buat pondok pun dia tak ambil bajet daripada Kedah ke, daripada tak ada kan. Tak ada, waktu tu dia buat semua sendiri. Kan, jadi usaha sepatutnya tanggungjawab kerajaan lah menyediakan sekolah, menyediakan guru. dia dah membantu sebahagian besar sektor pendidikan kepada kerajaan. Dia sektor pendidikan, dan dia menyediakan peluang kerja. Guru. Kan ni ekstrim. Dah ingat luluh Kan? yang hak cedah, boy, hepah, momok, orang payah nak jaga. Tak pondok. Jadi baik. Gila orang jadi baik. Maksudnya bukan setakat, bukan nak pergi ekstrim, tapi Masa sistem pendidikan hak kita dulu ni, hak mana tak lulus ke tempat, tak lulus kata 3 tak boleh nak ke tempat. Tak penuh. Ingat lagi kawan saya, tak lulus tak boleh tak lepas kata 3 tak boleh naik ke tempat. Apa tu seronok lagi. Jannah dapat berapa I. Lepas tu lagi mana? Pergi ke pondok. Lepas tu pergi ke pondok, lah ni cikgu. Hak tak lulus di sekolah tak lulus di sekolah nak naik ke tempat tu. Pergi masuk pondok, semula lah ni jadi cikgu. Nama dia Ayub Hussein. Ayub Hai bukan. Ayub Hai.
Betul. Jadi Betul jadi cikgu. Yang hak tak pergi pondok, hak mengaji sekolah yang kata buka stream ni, hari ni kita tengok terlibat dengan rasuah, bukan 70-80 ringgit. Hak yang dok pergi mengaji, hak dok pergi mengaji kok no. Hak yang dok batal NDB apa NDB? One NDB. Oh NDB. Tak tahu lah. Hak tu. Hak tu ekstrim lah. Tu duit banyak mana kan? Ekstrim tengok. Apa tengok latar belakang memang tu. Bukan ada latar belakang pondok pun. okey. Banyaklah kita dapat kongsi ya bang Ustaz cerita malam ni banyak boleh kongsi. Pondok ni. Kat ni lah kan. Bulan-bulan tu. Alhamdulillah. Kita tapi hak pondok hak yang tu daripada tak dulu dia ngaji pondok. Ya. Betul. Betul. Tak pilihan kan. Cuma orang muda tu nak abang lah malam ni lah. Dekat-dekat dengan apa, musim-musim nak pilihan raya ni. Dia kembali lagi. Buka ni saja. Ustaz Malaysia tinggal sat lah dulu kan. Kadang mereka pandai ambil tajuk. Dia tahu orang yang duk tengok dalam tu tak baca isi. Dia baca tajuk. Dia kan Dia pun kita benda kopi benda habis lah. bini tadi pun ni. Ya. Nanti hampa abang. Jangan bu. Nanti hampa mak abang lain noh.